إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung mengaji hadis Bulughul Maram dah. Kita masuk hadis yang ke-345. Hadis yang ke-345 muka surat 154 dah. Minggu lepas kita telah baca 2-3 hadis berkenaan dengan wirid Nabi dah, wirid dan zikir Nabi selepas solat. Yang pertamanya hadis Al-Mughirah bin Syu'bah dah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga akhirnya. Yang keduanya hadis yang Nabi minta berlindung daripada 4 perkara dah. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min uradda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Dan yang ketiganya baru ni kita baca iaitu Nabi beristighfar dan Nabi mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu antara hadis-hadis yang telah kita baca lah berkenaan dengan zikir dan wirid Nabi selepas solat. Selepas solat ni maksud dia solat fardu 5 waktu dah. Tapi tak termasuk sembahyang hari raya, sembahyang gerhana, sembahyang dan sembahyang lain walaupun berjemaah sekalipun tak termasuk lah. Jadi wirid ni wirid selepas sembahyang fardu 5 waktu lah. Kemudian hadis seterusnya malam ni, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha Allah dubura kulli salatin 33 wa hamidallah 33 wa kabbarallah 33 fatilka tis'un wa tis'una wa qala tamaman mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufrat lahu khatayahu wa in kanat misla zawadil bahr. Hadis rawahu Muslim wa fi riwayatin ukhra anna takbir arba'un wa thalathuna. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang bertasbih kepada Allah setiap selesai solat sebanyak 33 kali, bertahmid mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali, bertakbir kepada Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar 33 kali, sehingga jumlah semuanya menjadi 99 kali. Kemudian disempurnakan menjadi 1 kali dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah sahaja. Segala pujian untuknya, tidak ada sekutu baginya, kepunyaannya segala kerajaan dan untuknya segala pujian, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Orang yang baca 100 kali sekali dengan wirid ini, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Jadi ini Nabi menganjurkan kita supaya membaca tasbih, tahmid dan takbir 33 kali lah. Kemudian sudah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi kelebihan dianya ialah diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di laut, seperti buih di laut. Walaupun banyak dosa dia, maka akan diampuni juga. Okey, kita tengok
pada pengajaran hadis Yang pertama sekali disunatkan, digalakkan zikir ini selepas solat fardu 5 waktu Cara membaca wirid ni sama ada kita baca subhanallah, subhanallah sehingga 3 kali, alhamdulillah, alhamdulillah kita ulang sehingga 3 kali, dan Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali, ataupun kita baca sekaligus subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kita ulang sebanyak 3 kali samalah, boleh berlaku nak sebut sasa pun tak apa, nak sebut 3 kali pun tak apa juga Cuma afdalnya kita buat hak ni sekali-sekala, kita buat hak ni sekali-sekala Jadi kita guna dua-dua cara lah, sebab kedua-duanya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Kerana kaedahnya ibadat yang datang dengan bentuk yang berbeza-beza, maka sepatutnya kita melakukannya pun dengan pelbagai cara supaya kita dapat beramal dengan sunnah semua sekali Okey, macam mana, kenapa susunan dia subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar kalau kita ikut susunan pun tak apa sebut alhamdulillah dulu, subhanallah, Allahu akbar pun tak apa juga, tak masalah Tapi kenapa susunan ni disebut oleh hadis subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar Sebab subhanallah menyucikan Allah daripada setiap kekurangan dan keaiban, kelemahan Alhamdulillah menyifatkan Allah dengan semua sifat-sifat kepujian, sifat-sifat kebaikan dan ketinggian Kemudian barulah kita membesarkan dan mengagungkan Allah dengan mengucapkan Allahu akbar. Itu munasabah kenapa disebut tertib subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar Kemudian dalam hadis ni disebut diampunkan dosa-dosanya Zahir hadis ni menunjukkan dosa yang diampuni itu umum termasuk dosa besar, dosa kecil Tetapi jumhur ulama berpendapat, berkata sesungguhnya semua hadis-hadis yang warid tentang pengampunan dosa ni iaitu dosa-dosa kecil selagi mana dijauhi dosa-dosa besar sebab ada ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang menyebut tentang perkara itu Dalam surah An-Nisa ayat 31 Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar yang kamu ditegur daripadanya, maka akan dihapuskan dosa-dosa kecil yang kamu lakukan. Jadi syarat diampunkan dosa ni maksudnya menjauhi dosa besar dulu. Kemudian Nabi sebut dalam hadis lain, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Sembahyang fardu 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, menjadi penghapus dosa antara kedua-duanya selagi mana dijauhi dosa kecil, dosa besar. Jadi kalau sembahyang fardu pun tidak boleh menghapuskan dosa besar, maka apatah lagi zikir-zikir sunat ni. Kena sembahyang fardu pun hanya dapat menghapuskan dosa kecil saja. Dosa besar mesti bertaubat dia kena menunaikan, mengembalikan hak yang kita ambil yang keseterusnya, zikir ini diucapkan bila selepas selesai daripada solat fardu sebagaimana terdapat oleh hadis-hadis Dan zahir hadis ni menunjukkan bahawasanya seseorang itu mengucapkan zikir ini ketika duduk. Assalamualaikum, assalamualaikum enggak? Astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian subhanallah, subhanallah Maksudnya dia menyebut zikir ini ketika duduk Walau qalahu ba'da qiyamihi wa fi dhihabihi. Kalau dia bangun, dia pun baru baca subhanallah, alhamdulillah. Ataupun lepas pergi baru dia baca maka zahirnya dia masih lagi menempati sunnah sebab dia masih membaca lepas solat lagi
Cuma tidak duduk lah, bangun lah. Kerana tidak ada tegahan untuk dia bangun, untuk dia berjalan dah. Kerana bertasbih dia memuji Allah dah. Walau syughila an dhalika thumma tadhakkarahu fadhakarahu. Kalau dia tak ingat dah, dia bangun tak ingat nak berzikir dah. Saya sunat pada kelik. Tak berzikir lagi. Kalau dia barulah dia berzikir. Maka zahirnya masih lagi mendapat pahala yang khusus dah. Masih lagi dikira selepas solat dah, kerana dia terlupa dah. Tapi kalau sengaja dia tahu dia ingat, dia tinggal juga, dia tak baca. Kalau lama tu klik di rumah dia baca, tak jadilah. Sebab zikir ni digalakkan baca selepas solat dah. Pahala zikir mutlak lah, bukan zikir lepas solat, tidak lah. Zikir mutlak lah. Kemudian seterusnya, zikir ini menjadi penyebab penghapusan dosa dah. Katanya Syekhul Islam, zikir antara ibadat yang paling afdal dah. Sebab itulah disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, zikir selepas berpaling daripada solat itu seperti menyapu cermin selepas menggilapkannya dah. Kerana solat itu menggilapkan hati dah. Kemudian zikir buat lagi lah menambahkan cahaya hati dah. Itu hikmah dan kelebihan zikir lah. Kemudian dalam hadis yang kita baca ni tak ada Nabi sebut dah, ataupun disebut dalam hadis ni cara macam mana nak bila dah. Kata dia, bila tasbih dan zikir-zikir ni dengan menggunakan jari, itu sunnah dah. Kerana Nabi pernah mengajar kepada perempuan, golongan wanita, Nabi kata sabbihna waqidna bil asabi' fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun. Hadis riwayat Ahmad wa Tirmizi. Nabi telah berkata kepada isteri-isterinya dan perempuan muslimat, Nabi kata hendaklah kamu bertasbih dan hendaklah kamu gunakan bila dengan jari jemari kamu, kerana mereka semua jari-jari ini akan ditanya dan boleh bercakap, disuruh bercakap pada hari kiamat nanti dah. Jadi jari akan bersaksi bahawasanya dia digunakan untuk berzikir dah. Dalam riwayat yang kita baca ni ada dua cara untuk kita cukupkan 100 kali zikir dah. Sama ada kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu sampai habis tu. So ataupun riwayat lain sebut Allahu akbar tu kita cukup 34 kali dah. 33, 34 cukup 1 kali dah. Tu apa dia cara-cara lah. Jadi ada 33 campur 1. Ada 33 campur 34. Ada juga dah. Ada laginya ialah dari riwayat Muslim, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin 33. 11. Ada zikir tasbih juga Nabi ajar. Kamu bertasbih, kamu bertahmid, kamu bertakbir 33 kali. Macam mana? 11 kali 33 juga. Dah. Itu cara yang kedua dah. 11 campur 11 campur 11. 33 juga jadi. Dah. Dalam riwayat Bukhari, hadis ni juga tusabbihuna dubura kulli salatin ashran. Dalam Bukhari sebut 10. Ada juga. Dah. Jadi ketiga-tiga riwayat boleh berlaku dah. 33 boleh. 11 boleh. 10 pun boleh juga dah. Sebab ketiga-tiga riwayat ni sahih berlaku dah. Imam Ibn Hajar Asqalani sebut dalam kitab dia Fathul Bari, Imam Baghawi telah menghimpunkan dalam kitab dia Syarh Sunnah antara perbezaan hadis-hadis ini. Dia kata kemungkinan lah ni mengikut waktu-waktu yang berbeza dah. Dan ataupun ni diberi pilihan lah, nak pendek ke, nak panjang ke, nak sikit ke, nak banyak ke dah, nak pertengahan ke dah, ataupun mengikut keadaan yang berbeza. Kalau logat kat sebut 10 kali je lah. Kalau tak logat kat sebut 33 kali. Ke mana tu?
Jadi zikir ni amalan yang mudah untuk kita amalkan. Dia ada pilihan yang Nabi beri kepada kita lah. Katanya syarah kitab ni dia kata, selagi mana hadis-hadis itu sahih dengan bilangan-bilangan ini, maka kita patut beramal dengan ketiga-tiga hadis dah. Supaya kita tidak luput dari sunnah Rasulullah dan kelebihan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu latifun bi khalqihi, dia Allah Maha mengetahui terhadap hamba-hambanya dah. Okey, tu yang pertama dah. Kamu ni kita tengok sini, tengok oleh hadis ni, Nabi ajar kita 33 kali dah. Dah. Kalau kita baca lebih kan 35 ke? Dah. 35 dah. Ataupun tu kurang ke? Macam mana dah? Jadi kalau kita kurang bilangnya tak, tidak menepati sunnah lah. Kan saya? Macam doktor lah. Kita ketemu doktor ayat dah, hak ni obat ni makan 2 butir sehari, 3 kali sehari, pagi, petang, malam. Obat ni sebutir lah, 2 kali sehari je makan. Kita pergi makan 4 butir sekali makan, malah makan tengok kali pakai 4 butir selalu lah makan. Tak jadi dah. Atau panah dah, nyetok kita kan. Jadi Nabi SAW ni tabib al-ummah dah. Nabi ni nak merawat penyakit umat dia dah. Jadi Nabi bui bilangnya tu kena dah lah tu, kena molek dah lah tu, suka dia dah kan tu. Sebab tu tak ada zikir-zikir 100,000, 10,000 tak ada. Nabi tak ajar lah. Ada ajar? Tak ada. Paling-paling banyak orang Nabi ajar dalam zikir harian ni 1 kali. Paling banyak Nabi ajar lah. Kau tu ke pagi tu kan dia ngatik kan, stop risau apa-apa ulullah 1 pagi ngatik dah. Pak cerah dia ngatik dah. Nak cukup 10,000 ni dah. Kalau tidak tak boleh. Cukup 10,000 dah. Lepas tu kat zikir biar derah pula. Masak lagi bangun gahang. Pola hejak dia. Jadi Nabi SAW, petunjuk Nabi sebaik-baik petunjuk. Dan Nabi bui bilangnya ni kerana hak tu suka teh, hak sepatutnya lah. Kan Ustaz? Kalau doktor royak pun kita boleh pakai, tak kena Nabi tak boleh pakai. Kan Ustaz? Kata cari Nabi. Kan Ustaz? La haula wala quwwata. Okey, hadis yang kedua dah malam ni. Wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu usika ya Muadz la tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i bi sanadin qawi. Hadis yang kedua ataupun hadis yang ke-346 daripada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kepada Muadz, wahai Muadz, aku wasiatkan kepadamu setelah selesai dari setiap solat, janganlah kamu sekali-kali meninggalkan bacaan iaitu Allahumma a'inni ala zikrika, wahai Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, wa syukrika wa husni ibadatika, bantulah aku untuk mensyukurimu dan untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dan An-Nasa'i hadis ni sahih dah. Hadis ni sahih dah. Daripada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah SAW sabda kepadanya Nabi kata, aku pesan kepada kamu wahai Muadz, jangan sekali-kali kamu meninggalkan selepas setiap kali solat kamu mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maksudnya, wahai Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan bantulah aku untuk memperelokkan ibadat kepadamu. Okey, pengajaran hadis yang pertama sekali
digalakkan membaca doa ini selepas sembahyang fardu dah. Kerana sebut semaya sahaja tu asal semaya fardu lah maksud dia dah. Jadi zikir ni disunatkan baca setiap kali selepas sembahyang fardu dah. Yang kedua, selepas sembahyang ni tentang hadis ni lah ada khilaf ulama dah. Ada sebahagian ulama kata selepas tahiyat sebelum salat dah. Manakala kebanyakan ulama ni berpendapat maksudnya selepas salat dah. Jadi itu sebenarnya hadis ni Nabi pesan dan Nabi wayak kepada Muaz bin Jabal dah. Sebenarnya dalam hadis ni ada perkataan lain yang Nabi sebut pada Muaz dah. Nabi kata, wahai Muaz, aku sayang kepada kamu, aku kasih kepada kamu wahai Muaz dah, janganlah kamu tinggal dah. Ada hadis lain sebut, ya Muazu inni uhibbuka dah, aku kasih kepada kamu wahai Muaz, jangan kamu tinggal. Selepas sembahyang kamu sebut doa ni dah, kamu baca doa ni dah. Dalam hadis ni kelebihan dah, kalimah-kalimah yang berkat ini, yang elok ini, yang menghimpunkan dua kebaikan dunia dan akhirat dah. Kerana doa ni mengandungi memohon pertolongan kepada Allah supaya Tuhan beri taufik kepada kita supaya kita dapat berzikir kepadanya dah. Payah sekarang nak berzikir dah. Sampai sekarang ni sebab banyak sangat halangi-halangi dah. Rumah kita TV pun ada, Astro pun ada, berapa dia video, apa dia